Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali di channel Cikgu Irni. Untuk video kali ini, Cikgu akan berkongsi berkaitan dengan PDPC Prinsip Perakunan bagi tingkatan 4, iaitu modul yang kedua berkaitan dengan klasifikasi akaun. Jom kita mulakan pembelajaran kita untuk video kali ini. Untuk topik ini, murid-murid perlu mengetahui berkaitan dengan akaun perdagangan dan akaun untung rugi serta penyata kedudukan kewangan. Yang mana setiap akaun ini ada komponen yang terdapat di dalamnya. Jika murid tidak tahu apa itu komponen, sebenarnya komponen itu ialah bahagian-bahagian yang terdapat dalam akaun tersebut. Sebagai contoh, akaun perdagangan. Di dalam akaun perdagangan terdapat dua bahagian. Yang pertama kita panggil komponen jualan bersih. Dan yang kedua kita panggil dia sebagai komponen kos jualan. Di dalam komponen jualan bersih, kita ada item di dalamnya, yaitu kita panggil dia ialah jualan dan pulangan jualan. Untuk mendapat jualan bersih, kita perlu ada jualan, tolak dengan pulangan jualan. So, ini disebut sebagai komponen jualan bersih. Seterusnya kita lihat komponen yang kedua dalam akaun perdagangan, yaitu komponen kos jualan. Di dalam komponen kos jualan kita ada banyak sikit item berbanding dengan komponen jualan bersih. Di dalam komponen kos jualan ni kita ada yang pertama, kita ada inventory awal, kita ada belian, kita ada pulangan belian, dan kita ada Audi. Audi itu yang pertama A ialah angkutan masuk. Lepas tu kita ada U. U ialah upah atas belian. Dan kita ada D. D ialah duty atas belian. Dan kita ada I, insurance atas belian. Cikgu namakan Audi supaya senang untuk kita ingat. Okey. So seterusnya kita ada item inventory akhir. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan cara untuk menggunakan 8 item komponen kos jualan tadi untuk mendapatkan kos jualan. Yang pertama, inventory awal, belian, tolak pulangan belian, kita akan dapat belian bersih. Selepas dapat belian bersih, kita akan tambah dengan Audi. A, angkutan masuk. U, upah atas belian. D, duty atas belian. I, insurance atas belian. Selepas ditambah dengan belian bersih tadi, kita akan dapat belian bersih tambah Audi, kita akan dapat kos belian. Kos belian kita akan tambah dengan inventory awal. Dan kita akan dapat kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual ini kita perlu tolak dengan inventory akhir. Dan kita akan dapat kos jualan. So, begitulah 8 item dalam komponen kos jualan ini digunakan dalam akaun perdagangan. So, itu tadi ialah 2 komponen yang terdapat dalam akaun perdagangan. Dalam akaun perdagangan, kita akan tahu berapa untung kasar sesebuah perniagaan dalam satu tempoh perakaunan. So, caranya dengan mengambil kira jualan bersih tadi, kita tolak dengan kos jualan, kita akan dapat untung kasar. So, untung kasar kita akan dapat dengan menyediakan akaun perdagangan. Seterusnya, kita lihat pula akaun untung rugi. Kita telah lihat akaun perdagangan, sekarang kita lihat pula akaun untung rugi. Di dalam akaun untung rugi, terdapat 2 komponen. Komponen yang pertama ialah komponen hasil. Yang kedua ialah komponen belanja. Di dalam komponen hasil terdapat beberapa item.
Antaranya ialah diskaun diterima, sewa diterima, faedah diterima. Hasil ialah pendapatan yang dijana dalam perniagaan. Untuk komponen belanja pula, iaitu perbelanjaan yang dibelanjakan dalam perniagaan. Antara contoh item yang terdapat dalam komponen belanja ialah seperti gaji, insurans, alat tulis, sewa, kadar bayaran, dan ada banyak lagi belanja-belanja yang terdapat di bawah komponen belanja. Untuk mengetahui berapa untung bersih, kita boleh lihat dalam akaun untung rugi. Caranya iaitu kita ambil untung kasar daripada akaun perdagangan tadi, kita tambah dengan hasil, kita tolak dengan belanja, kita akan dapat untung bersih untuk satu tempoh perakaunan bagi sesebuah perniagaan. Berkaitan dengan penyata pendapatan, iaitu terdiri daripada akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Sekarang kita beralih kepada penyata kedudukan kewangan pula. Penyata kedudukan kewangan ialah melihat kedudukan dari segi aset, liability dan ekuiti pemilik bagi sesebuah perniagaan. Seterusnya kita lihat komponen bagi penyata kedudukan kewangan. Dalam penyata kedudukan kewangan, kita ada 5 komponen. Yang pertama ialah aset bukan semasa. Kedua, aset semasa. Ketiga, liability bukan semasa. Keempat, liability semasa. Dan kelima ialah ekuiti pemilik. Jom kita lihat item-item yang terdapat dalam setiap komponen penyata kedudukan kewangan ini. Kita lihat komponen yang pertama, iaitu aset bukan semasa. Aset bukan semasa ialah aset perniagaan yang mempunyai tempoh hayat yang lebih dari 1 tahun kewangan. Dan aset bukan semasa ini mempunyai tahap kecairan yang rendah. Apa itu tahap kecairan yang rendah? Tahap kecairan yang rendah bermaksud aset ini untuk kita tukar dia menjadi tunai agak sukar kerana ia perlu mengambil masa yang lebih lama. Item-item yang terdapat di dalam aset bukan semasa ialah contoh premis, kenderaan, alatan pejabat, perabot. Seterusnya kita lihat komponen yang kedua dalam penyata kedudukan kewangan. Aset semasa ialah aset yang mempunyai sifat tidak tahan lama dan mempunyai usia penggunaan kurang daripada setahun. Aset semasa mempunyai kecairan yang lebih tinggi berbanding dengan aset bukan semasa. Ini bermakna aset semasa mampu ditukar ke dalam bentuk tunai lebih cepat berbanding aset bukan semasa. Item-item atau akaun-akaun yang terdapat di dalam aset semasa antaranya ialah tunai, bank, inventory, dan akaun belum terima. Komponen yang ketiga pula dalam penyata kedudukan kewangan ialah liability bukan semasa. Liability bukan semasa ialah hutang perniagaan yang mengambil masa lebih daripada 1 tahun kewangan untuk menjelaskannya. Item-item atau contoh-contoh akaun yang berada di bawah liability bukan semasa ialah pinjaman bank,
dan gadai janji. Komponen keempat dalam penyata kedudukan kewangan ialah liability semasa. Liability semasa ialah hutang perniagaan yang mengambil masa kurang daripada 1 tahun untuk menjelaskannya. Contoh liability semasa adalah seperti akaun belum bayar. Komponen yang kelima dalam penyata kedudukan kewangan ialah equity pemilik, iaitu pelaburan pemilik dalam sesuatu perniagaan. Jika perniagaan itu mengalami keuntungan, maka ini akan menambahkan equity pemilik, manakala jika berlaku kerugian, ini akan mengurangkan equity pemilik. Itulah tadi berkaitan dengan komponen-komponen yang terdapat dalam akaun perdagangan, akaun untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Diharapkan penerangan cikgu dapat membantu murid-murid dalam pembelajaran. Untuk mendapatkan video-video terkini daripada channel cikgu, pastikan murid-murid menekan butang subscribe di bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Saya Cikgu Irni binti Bakri, mengajar di SM Lokyuk Kota Kinabalu. Ingat ini, #akaun senang bah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.